Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan pagi ni? Bersiaran tempat yang beza sikit. Sambil walking mungkin habis. Tapi saya ingat nak kongsi benda yang penting. Benda penting. Ada 10 perkara yang dinisbahkan sebagai the 10 time wasters. Benda yang kita bazirkan masa. Ada 10 benda. Kita sedar ke tak sedar, benda ni selalu berlaku. Kita bazirkan masa tanpa kita sedari. Kita kata so, yang pertama kita mendapat inspirasi. Tunggu, tak buat apa-apa. Itu adalah time waster yang pertama. Sebab apa? Kita mesti mencari inspiration, cari orang yang boleh bagi inspirasi ataupun membina inspirasi dalaman dari matlamat yang kita nak capai. Dan kalau kita tunggu ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila inspirasi tu nak sampai, dan tengok-tengok dah habis dah tahun baru, dah nak masuk tahun the next 2023 lah. So ini yang benda yang banyak berlaku. Biasanya orang tunggu, lepas tu banyak orang masuk program motivasi, dah habis satu program masuk program lain pula. Sebab apa? Sebab nak dapatkan motivasi, nak dapatkan inspirasi, dan tunggu bila ada program baru nak rasa benda tu. So itu yang pertama. Dan apa berlaku? Kenapa tunggu? Sebab bila balik habis program, kita balik pada habit lama. So kita ulang benda yang sama, kita fikir cara yang sama, kita buat benda yang sama, kita dapat pengalaman yang sama, kita dapat perasaan emosi yang sama. So repeat the same things again. Dan benda tu jadi benda yang buang masa. Itu nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 2, bila kita berbalah dalam media sosial, cari benda-benda yang viral, kita masuk, kita tolong komen, atau ada orang balas, kita tak puas hati, tak puas jantung, tak puas ginjal, kita pun balas balik. So ini antara benda yang buang masa. Sebab apa? Sebab kita duk tunggu, tak puas hati kan. Kita tunggu bila orang balas, kita tak puas hati, kita pun tulis balik. Tunggu pula bila dia nak tulis, yang masa tunggu tu, debaran masa tunggu tu luar biasa. Sebab apa? Sebab kita nak balas, nak bagi rasa puas hati. Bukan sebab benda betul ataupun tidak, tapi sebab nak puas hati. Dan kita habiskan masa mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, mungkin the whole day duk baca benda viral tu, tak puas hati, duk komen orang lain, sementara tunggu komen yang respon orang komen kat kita, balas. Kita duk ulang benda yang sama tuan-puan. Ni antara time waster yang malang lah, yang malang. Sebab apa? Sebab tak membantu membina diri dan sebagainya. So kalau kata kita nak keluar daripada benda ni tuan-tuan dan puan, kita masuk dalam habit tertentu saja, elakkan diri daripada masuk dalam konten orang yang bersifat kontroversi, viral dan sebagainya. Sebab tak membantu. Dan tak membantu juga bila kita baca benda yang kita tak faham ujung pangkal, tiba-tiba kita nak komen. Itu antara perbuatan yang memang buang masa gila-gila. Sebab kita tak tahu orang tu cerita apa daripada awal dan sebagainya. Kita tak tahu orang yang kononnya dikongsikan tu apa cerita daripada awal pun kita tak tahu. Siapa dia pun kita tak tahu. Dan kita hanya dapat sedikit maklumat, lepas tu kita nak komen dan sebagainya. Ini antara benda yang perlu elak sebab dia ganggu emosi tuan-puan. Ganggu emosi dah buang masa, ganggu emosi, ganggu fikiran. Dan apa yang akan berlaku? Hadirkan the same behavior dan akan lahirkan tindakan yang sama. Ini yang merugikan kita. So apa nak buat? Tak payah duk komen benda yang tak sepatutnya kita komen. Tak payah baca lah. Kalau benda tu kita rasa tak perlu, elak
tu pergi ke tempat lain dan sebagainya. Cari benda-benda yang lebih bermanfaat dan sebagainya. So kita boleh elak time waster yang kedua. Time waster yang pertama tadi, boleh ingat dia? Yang pertama tadi apa? Cuba tulis tuan-tuan. Yang pertama tadi apa? Saya ingat. Saya ingat time waster yang pertama. Kita tunggu apa? Tunggu inspirasi datang kan. Asyik-asyik menanti inspirasi datang dan sebagainya. Tapi tak ada inspirasi. Tunggu untuk nanti sampai bila lah kita nak terbangkit motivasi dan sebagainya. Sebab tunggu apa nak kena buat, kena ambil tindakan daripada program yang kita pergi, benda yang kita dengar sebelum ni, maklumat yang kita dapat, kena ambil tindakan. Tidak kita buang masa tunggu inspirasi. Itu yang pertama. Yang nombor dua, disebutkan tadi, duk komen, duk habiskan masa duk berbalas komen, duk berbalah dalam FB. Benda ni yang kita tak nak, tuan-tuan dan puan, sebab kita buang masa bila kita berbalah dengan manusia yang kita pun tak kenal. Lepas tu kita masuk dalam FB dia, kita tengok, korek maklumat dan sebagainya. Lepas tu pergi cerita ke orang lain pula. Kita dah 2 kali buang masa kita, buang masa orang lain, kawan-kawan kita dan sebagainya. So apa kita nak buat? Angin kuat suara lari angin kuat. Siapa nak buat, tuan-tuan dan puan, bila kita masuk FB, masuk dengan nak baca saja, bukan untuk nak komen. Kita tak nak komen benda-benda yang tak sepatutnya kita komen. Kita tak nak masuk dalam ruang orang berviral, cerita benda-benda kontroversi dan sebagainya. Orang ada pendapat, kalau orang ada pendapat, kita hormati saja pendapat orang walaupun kita tak setuju. Dan kita tak perlu komen benda yang kita tak setuju pun. Kan, kita relax je, baca, ambil tahu, that's about it. Tak perlu komen, ketap mulut, tangan ni ikat sikit supaya tak gatal-gatal. Sini orang kata kalau gatal nak dapat duit kan, kalau gatal dekat tapak tangan kan. Ni gatal nak type ni lain, tuan-puan, silap-silap boleh hilang duit sebab kena saman dengan orang. Ini yang nombor 2. Ingat nombor 1 tadi apa? Kita tunggu inspirasi. Nombor 2, kita komen benda-benda tak sepatutnya kita komen dalam FB. Lepas tu kita berbalah pula, berkomen-komen, tak habis dia komen, kita balas dia komen pula. Kita buang masa kat situ. So kita nak hidup tanpa buang masa, fokus pada benda kita nak buat. Yang ketiga yang kita selalu buang masa ialah kita komplain. So komplain adalah elemen buang masa. Komplain, beri maklum balas benda yang berbeza, komplain benda yang beza. Beri maklum balas dengan apa? Dengan solution. Itu yang sepatutnya berlaku. Tapi kalau cakap saja, tuan-tuan, ramai orang boleh cakap tapi tak boleh memberi impact, benda baik untuk diterima semula. So komplain bukan sekadar buang masa kita, buang masa orang, tapi dalam bidang brain science, bila kita scan otak manusia, orang yang komplain, banyak komplain dan sebagainya, satu, ada perubahan pada struktur otak manusia pada bahagian yang melibatkan emosi. Yang ni yang kita nak kawal, nak jaga dan sebagainya. Kalau tidak, impact dia pada otak kita sendiri. Nombor 2, dia meningkatkan apa? Meningkatkan stres hormon. Meningkatkan stres hormon ni lah kita tak nak. Sebab apa? Buang masa je. Stres hormon ni, tuan-tuan dan puan, kalau sikit-sikit tak apa, dia jadi kawan, dia macam api lah, dia bagi semangat kat kita dan sebagainya. Tapi bila banyak, tuan-tuan dan puan, dia juga macam api, bakar, merosakkan. Dia buat apa? Satu, kalau kita tak suka, kulit akan kedut. Tempat ni nombor 1, kulit akan kedut bila kita keluarkan stres hormon yang banyak. Nombor 2, lemak akan terbentuk lain di bahagian perut. Semua ni kajian dia. Lemak akan terbentuk di bahagian banyak ada. Lepas tu mengganggu fikiran, tuan-tuan. Mengganggu fikiran macam mana? Mengganggu fokus pada fikir, membuat keputusan, empati dan sebagainya. Namakan prefrontal cortex. Ni antara benda impact buruk yang berlaku bila kita ada stres tinggi, kita tak kawal sebab kita suka komplain. Kalau kita bagi feedback dan bagi cadangan, itu benda yang berbeza, itu constructive
feedback nama dia. Tapi kalau kata setakat nak cakap je, nak puaskan hati, jantung dan ginjal, natijah dia boleh keluarkan hormon stres yang banyak dan impaknya pada kulit, pada lemak, pada cara fikir dan sebagainya. So malam ni akan ganggu tidur. So tidur tak bagus tuan-puan. Bila tidur terganggu, besok kita bangun, kita ada tendensi untuk berjajan, untuk makan benda-benda yang tak sihat pula. So double trouble jadinya. Jadi tak payah nak komplain kalau bagi feedback benda yang beza. Kalau kita cakap sekali, itu adalah feedback. Kalau kita ulang banyak-banyak kali benda yang sama, itu adalah komplain. Dan impact dia juga akan ganggu kita punya hubungan dengan kawan-kawan lain. Sebab apa? Kalau aku jumpa si Mamat ni, asyik tak cerita lain, tak cerita benda yang sama, ulang benda sama. So rugi masa kita, rugi masa kawan-kawan dan sebagainya. Dan yang keempat, satu apa? Inspirasi. Nombor 2, kita berkomen-komen kan. Nombor 3 apa tadi? Nombor 3 ada kereta yang datang. Nombor 3 kita komplain. Nombor 4 tuan-tuan, kita nak please orang. Tu nombor 4. Kita buat apa? Kita tak mampu nak kata no, walaupun kita tahu benda tu tak betul, kita tak suka, benda tu tak boleh dan sebagainya. Kita kata yes sebab kita nak please orang. Kita tahu apa benda yang orang buat tu tak kena, kita support dia. Itu juga namakan pleasing, dan benda tu tak membantu orang yang kononnya kita support tu. So pleasing, kalau kita ulang-ulang buat benda ni tuan-puan, impact dia, kita buang masa kita sebab tak ada faedahnya. Dia tu pun tak dapat faedah, kita pun tak dapat faedah. Menyusahkan hidup kita sebab tak boleh nak kata no. Tak boleh nak kata no, asyik kata yes. Dan benda ni bukan benda yang baik, dan benda ni bukan impact yang baik pada kita. So stop pleasing when there's no need to please. When there's no need to please, kita please. Kalau kita please, benda tu wajar, listen, it's okay. Tapi kalau kita please benda-benda yang tak sepatutnya, kita nak kehilangan kawan dan sebagainya. Bukan kehilangan kawan, kita nak berkawan. Sebab nak berkawan ya, quote unquote, dan kita please, itu tak membantu kita. So yang kelima, stop comparing ourselves dengan orang lain. Kita tak perlulah nak compare diri kita dengan orang lain, buang masa je nak compare diri kita orang lain. Kita hanya compare diri kita hari ini dengan diri kita semalam. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan hari ini kita lebih baik pada semalam. Kita tak compare dengan Minah kat sebelah, kita tak compare dengan Mamat kat sebelah, jiran sebelah ke, anak dia ke. Kita tak compare sebab ramai orang tulis dalam FB up sampai ni cerita benar, sampai buat Photoshop results anak dan sebagainya, sebab nak tunjukkan pada orang yang anak dia pun skor padahal tak skor. Sampai begitu sekali. Ini real cases, banyak kes macam ni berlaku. Sebab apa? Sebab nak compare dengan anak orang lain, nak compare dengan kawan-kawan lain kan. Anak kau dapat berapa? Anak aku dapat 7A, 8A, 9A. Dia pun anak dia dapat benda yang sama. Sampai Photoshop tukar result dalam skrip yang anak dapat, dan sampai begitu sekali. So stop comparing ourselves dengan orang lain. Yang kita compare diri kita ialah diri kita semalam, diri kita tahun lepas. Kalau kita sama juga dah masuk tahun ni tuan-tuan dan puan, kita masih sama buat benda yang macam kita buat tahun lepas, what a wasting time. Allah dah bagi rezeki masa pada kita. Now kita ada tahun ni, Allah bagi rezeki tuan-puan, masa pada kita untuk baiki diri. Bukan itu hidup macam yang lepas. Untuk baiki diri maksudnya, kalau kata dalam konteks ibadah, hari ini lebih baiklah daripada semalam kan. Kalau dalam konteks nak mencapai, kalau kata tuan-puan terlibat dalam sale, hari ini punya sale lebih tinggi lah pada semalam punya sale. Kalau tuan-puan terlibat dalam online sale, konten yang tuan-puan tulis hari ini lebih bagus daripada konten yang tuan-puan tulis semalam. So ini antara benda yang kita kena fikirkan. Stop comparing ourselves dengan orang lain, tapi compare diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Dan kalau kita boleh lakukan benda tuan-puan, stop comparing. Kita pun tak ada rasa susah hati, tak puas jantung, tak puas ginjal dan sebagainya. Sebab kita fokus pada tahsiniat, membaik
membaik pulih ataupun memberi kebaikan pada diri sini bagi kita jadi orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. So itu yang ke berapa? Yang ke 5. So yang ke-6, tuan-tuan dan puan, stop repeating the same mistakes. Kalau kita duduk, yang ke-6 kalau kita buat habit yang sama macam tu lepas, habit yang sama macam semalam, kalau habit sebelum ni bangun lepas tu tidur balik dah buat benda yang sama, so samalah cita-cita nak keluar walking dan sebagainya, exercise, sama tak dapat tempat sebab you repeat the same mistakes again and again and again. Bila kita fikir cara yang sama, kita akan repeat mistake yang sama. Bila kita buat tindakan yang terhasil daripada cara fikir yang sama, emosi yang sama, experience yang sama, kita akan repeat the same mistakes again and again and again. So ini yang kita nak kena ubah, tuan-puan. Ini yang kita nak kena ubah. Kita nak elak daripada buat mistake yang sama again and again and again and again. Jadi nak buat macam mana? Tukar habit. Tukar habit lama ni, habit semalam ni, habit minggu lepas, habit bulan lepas, habit tahun lepas, nak tukar buat habit baru. Dan ada masanya, tuan-tuan dan puan, kalau kita nak tukar habit dekat rumah especially, kadang-kadang kita kena rearrange. Ruang tamu kita kena tukar sikit, kursi duduk kat sana, meja duduk kat sini dan sebagainya, supaya kita dapat the environment yang berbeza. Bilik pun tukar, hala katil tu tukar sikit, menghadap tempat lain, almari menghadap tempat lain, dan ini akan bagi kita rasa benda yang berbeza, feeling yang berbeza bila kita masuk dalam ruang. Dah tak sama lah. Kan kita selalu macam tu kan, kalau kita pergi ke sekolah lama kita, ke tempat kerja lama kita, contohnya bila kita masuk dah berubah sikit, kita the first thing yang komen kita akan sebut adalah dah berubah, tak sama macam dulu. So experience yang kita harapkan untuk dapatkan macam experience sebelum ni akan bertukar. So the same thing, tuan-tuan dan puan. So we want to stop repeating the same mistakes. Kita kena ubah, the environment kena ubah, the thinking kena ubah, the behavior kena ubah, tindakan kena ubah, the feelings kena ubah. Barulah akan ada experience yang sedikit berbeza, tuan-tuan dan puan. Boleh follow boleh follow. And then nombor tadi nombor 6, nombor 7, stop expecting what? Perfection. Perfection, tuan-tuan dan puan, ni lah selalu orang sangkut, suka bertangguh sebab takut buat salah. Ni orang Malaysia banyak alami benda ni, takut buat salah. Sebab apa? Sebab masa kita belajar dulu-dulu, tuan-puan, we are not expected to make a mistake. Bila buat salah kena denda, buat salah kena berdiri, buat salah kena marah, pulah telinga dan sebagainya. Sebab tu kita takut nak buat salah. Sebab tu kita tersangkut nak buat sesuatu perfect. Nak cakap pun kena perfect pun cakap, nak buat pun kena perfect pun nak buat. Sebab takut salah. Salah dikaitkan dengan penalti, salah dikaitkan dengan hukuman, dan kita nak elak benda tu. Jadi kita secara tak langsung kita develop diri kita menjadi seorang yang perfectionist. Sebab kita nak elak, dikatakan mangkuk ayun bertingkat-tingkat kan. Kita nak elak benda tu, takut dipersalahkan, takut orang marah, takut kena marah dan sebagainya. Jadi kita expect, bila kita buat sesuatu, kita buat dalam konteks yang sangat perfect, mengharapkan perfection dalam semua benda yang kita buat. So buang masa, tuan-puan. Ini the 10 time wasters yang saya tengah kongsi dengan tuan-puan. Nombor 1 ialah mengharapkan inspirasi datang dari kita tak cari. Nombor 2, kita berbalah-balah dalam FB, komen tak apa-apa, benda-benda viral dan sebagainya. Nombor 3, kita komplain tak habis-habis, komplain. Nombor 4, kita nak please orang kan. Nombor 5, kita compare diri kita dengan orang lain. Kita patut compare diri kita dengan diri kita, bukan diri kita dengan orang lain. Nombor 6 ialah kita ulang kesalahan yang sama, repeating the same mistake. Itu buang masa. Nombor 7, kita mengharapkan perfection dalam benda yang kita buat. Nombor 8, tuan-tuan dan puan-puan, nombor 8 ialah kita terlalu concern dengan apa orang cakap. Apa orang cakap ni sangat penting bagi kita sampai kita tak boleh nak buat apa. Sebab duk fikir nanti tu cakap apa nanti orang kata apa ni berlambak kat belakang ni. Sebab kita
takut, fear, ada anxiety tentang feedback, apa yang orang akan cakap, dan apa orang cakap tu penting untuk mempengaruhi kita. So itu benda yang malang lah tuan-puan, sebab hidup kita bergantung dengan apa orang cakap, sampai ke sudah kita tak dapat buat apa yang kita nak buat sebab takut feedback kita dapat ni feedback yang kita tak suka nak dengar, yang kita tak boleh terima criticism, tak boleh terima apa orang tak suka kita buat kan, kerana kita suka dengar komen yang positif sahaja, komen kita suka dengar saja, dan kita bergantung hidup dengan apa orang cakap. Kereta apa kita nak pakai pun akan terganggu kan, baju apa kita nak pakai pun jadi susah, keputusan apa kita nak buat pun akan sangkut, sebab kita terlalu bergantung dengan apa orang cakap. Dan ini benda yang banyak berlaku dalam hidup manusia, teman sedar tak sedar pun benda yang sama berlaku. Yang ketiga, tuan-tuan, yang kesembilan ialah yang buang masa bila kita tak set apa priority kita. Jadi bila kita tak set priority, bangun pagi nak buat apa kita akan ulang rutin yang sama. So there is no sense of achievement kalau kita tak set priority, apa yang perlu kita dapat, apa yang perlu kita buat, yang mana patut duduk nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3 dan sebagainya. Bukan nak bagi kita stres, tapi nak bagi kita ada sense of something yang kita perlu follow up untuk kita capai. Sebab dalam hidup kita, tuan-puan, kalau kita nak membina kejayaan, kita kena bina kejayaan tu is the small success yang kita kena bina. Macam orang tengah buat, dapat tengok ni, orang tengah buat bangunan dan sebagainya kan, dia letak batu-batu dulu dan sebagainya, lepas tu letak, dia buat tapak, nanti baru naik satu bata. So those are the small success. Kalau kita nak bandingkan konteks ni sama dengan kehidupan kita, kalau kita nak buat terus bangunan siap terus memang tak dapat. Jadi kita kena letak satu batu. That is the success untuk kita bina juga, tuan-puan. Dan sukses tu datang daripada the set of priority yang kita letak. Kita dapat capai satu, kita dah dapat satu kejayaan pada pagi ni. Cuba kalau tuan-puan semaklah pagi ni, tuan-tuan, banyak kejayaan dah tuan-puan dapat pagi ni. Bangun tadi pukul apa? Contohnya kalau bangun-bangun terus minum air, itu satu kejayaan. Sebab apa? Sebab kita buang toksin daripada tubuh kita. Kalau bangun-bangun terus minum air kan, dah lepas baca doa semua itulah kan. Lepas tu kalau tuan-puan pula keluar pergi senaman dan sebagainya, itu satu lagi kejayaan. Dan lepas ni kalau makan makanan yang sihat, yang bagus, itu juga kejayaan. So ini antara benda-benda kecil, kejayaan-kejayaan kecil yang kita patut simpan. Rasa proud of ourselves, tepuk bahu, kata good job done setiap kali kita dapat capai, sebab dia akan bantu kita untuk pastikan bila kita letak priority, kita akan dapat capai priority itu. So yang terakhir, tuan-tuan dan puan, kita not living kita punya life, kita living someone else life. Kita tengok orang tu hidup nampak macam menarik yang macam tu, jadi kita cuba follow macam orang tu, dan kita not living our own life. Kita cuba jadi orang lain, bukan jadi diri kita. Ni antara benda kita ambil inspirasi, okey tuan-puan. Kita nak modelkan behavior orang dalam konteks tingkah laku dia, membaca buku ke kita suka, that is okay. Tapi bila kita nak living someone else's life, orang pakai apa kita nak pakai, orang pakai kereta apa kita nak pakai, orang pakai handphone apa kita pun nak pakai handphone tu, walaupun kita tak mampu, sebab orang pakai. Orang kata gambar daripada handphone tu cantik, kita pun terpaksa tukar sebab nak beli handphone yang boleh ambil gambar selfie kita dan gambar kita cantik. So itu tuan-tuan dan puan, itu antara 10 time wasters yang selalu terbalik dalam hidup kita. Kita menjadi penganut kepada the 10 time wasters ni tanpa kita sedari. Dan gunakan ruang ni, tuan-tuan dan puan, apabila saya nak kongsi ni, untuk semak diri, ada tak aku buat benda ni? Kalau ada aku buat, tanya diri apa yang patut aku lakukan untuk keluar daripada perangkap the 10 time wasters ni. Jadi itu saja untuk pagi ni. Saya nak sambung jalan lagi, pemandangan cantik kat sana. Dan insyaAllah kita jumpalah. Bila-bila kita nak jumpa, saya sambung lagi insyaAllah topik-topik lain yang menarik insyaAllah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.